Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari modul 6, imbangan duga. Apa itu imbangan duga? Ianya ialah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada satu tarikh yang tertentu. Cikgu semua, terdapat 4 fungsi imbangan duga. 1. Menyemak ketepatan catatan berlaku. 2. Menyemak ketepatan pengiraan buku catatan pertama dan ledger. Ketiga, menyemak ketepatan proses pindahan daripada buku catatan pertama ke ledger. Dan yang terakhir, keempat, memudahkan penyediaan penyata kewangan. Format imbangan duga terbahagi kepada dua, iaitu bentuk T dan juga bentuk ledger. Ini merupakan contoh format dalam bentuk T. Dan ini pula adalah contoh dalam bentuk ledger. Jom cikgu tunjukkan bagaimana nak sediakan imbangan duga dalam bentuk T. Sila rujuk contoh daripada buku teks muka surat 189. Daripada buku tunai runcit ini, kita dapat lihat baki tunai runcit sebanyak 70 dan juga analisis bayaran. Tunai runcit berbaki debit manakala alat tulis, banca pejabat, pos dan derma berbaki debit kerana ianya adalah belanja. Jadi, rekodkan 5 item tersebut di bahagian debit dalam imbangan duga. Seterusnya, kita lihat pada buku tunai. Ada 3 item di sini, baki tunai, baki bank dan diskaun diterima. Tunai dan bank direkodkan di bahagian debit, manakala diskaun diterima direkodkan di bahagian kredit dalam imbangan duga. Begitu juga kita lihat kepada ledger, akaun modal, akaun alatan pejabat dan akaun belian. Pelajar hanya perlu merekodkan dalam imbangan duga mengikut baki akaun tersebut. Jika baki akaunnya di sebelah debit, maka anda rekodkan di bahagian debit dalam imbangan duga. Jika bakinya di bahagian kredit, maka anda rekodkan di bahagian kredit dalam imbangan duga. Teruskan lagi dengan ledger, akaun jualan, akaun pulangan belian, akaun pulangan jualan, akaun ambilan dan akaun gaji. Mudah saja kan? Apabila ledger di baki ledgernya berada di sebelah debit, maka anda rekodkan di sebelah debit dalam imbangan duga. Jika baki dalam ledgernya sebelah kredit, anda rekodkan di sebelah kredit dalam imbangan duga. Yeay, kita dah hampir ke garisan penamat. Hanya tinggal akaun sewa, akaun belum bayar dan akaun belum terima. Kalau kita tengok dekat sini, akaun sewa masih ada baki. Jadi kita rekodkan di sebelah debit. Akaun belum bayar, tak ada baki. Jadi tak perlu kita rekodkan dalam imbangan duga. Akaun belum terima masih ada baki di sebelah debit. Jadi kita tambahkan. Kemudian jumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit. Pastikan bahagian debit dan kredit jumlahnya sama, RM53,330. Yeay, kita dah siap. Ini jawapan imbangan duga dalam bentuk T. Manakala ini pula jawapan imbangan duga dalam bentuk lajur. Awak boleh menjawab soalan dalam dua-dua bentuk, ya? Anak murid cikgu semua, penyediaan imbangan duga juga boleh dibuat secara berkomputer. Okey, yang pertama, anda perlu sediakan format imbangan duga dalam bentuk lajur. Kemudian, masukkan nama akaun dan jumlahnya. Tekan bukan auto sum dan highlightkan kawasan yang ingin dijumlahkan. Kemudian tekan enter. Dalam Microsoft Excel, ia sangat membantu dalam kita membuat pengiraan menggunakan arahan-arahan tertentu. Ianya memudahkan dalam penyediaan imbangan duga secara pantas. Tapi, untuk sesi pembelajaran, anda semua kena guna cara manual dulu. Tadi yang cikgu tunjukkan ialah penyediaan imbangan duga daripada ledger-ledger. Tapi, ingat tak kita belajar kitaran perakaunan? Maka penyediaan imbangan duga mengikut proses kitaran perakaunan, anda boleh rujuk muka surat 195 sehingga 201 dalam buku teks. Anak murid cikgu semua,
Kekangan dalam imbangan duga. Apa tu? Ianya ialah kesilapan tidak ketara dalam imbangan duga. Yang mana imbangan duga kita tetap seimbang. Sedangkan imbangan duga itu ada kesilapan. Ini dia 6 kesilapan tidak ketara dalam imbangan duga. Yang pertama, kesilapan ketinggalan catatan. Yang kedua, kesilapan terbalik atau sungsang. Yang ketiga, kesilapan komisen. Yang keempat, kesilapan saling mengimbangi. Dan kelima, kesilapan prinsip. Dan yang terakhir, iaitu kesilapan amount. Tak apa, jangan risau, nanti cikgu jelaskan satu-satu. Kita pergi kepada kesilapan yang pertama, iaitu kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Ianya ialah berlaku apabila sesuatu urus niaga langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku catatan yang pertama. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh dia ialah Ahmad telah membuat ambilan wang tunai sebanyak 350 untuk kegunaan peribadi. Tetapi tiada rekod dibuat. Jadi, maka tiada catatan bahagian debit dan kredit. Dan kesannya, imbangan duga kita tetap seimbang. Jadi, inilah kesilapan tidak ketara. Ini pula kesilapan yang kedua, kesilapan terbalik atau sungsang. Ianya berlaku apabila akaun yang sepatutnya didebitkan telah dikreditkan. Dan begitulah sebaliknya. Jom kita tengok contohnya. Contohnya ialah pembayaran faedah atas pinjaman direkodkan dalam akaun faedah atas pinjaman sebanyak 300 dikreditkan dan akaun bank sebanyak 300 telah didebitkan. Ini salah. Jadi kesannya imbangan duga kita tetap seimbang. Walaupun catatannya sepatutnya ialah faedah atas pinjaman perlu didebitkan dan akaun bank perlu dikreditkan sebanyak 300. Anak murid cikgu boleh ikut cikgu lagi tak ni? Okey, jangan buang masa. Kesilapan yang ketiga ialah kesilapan tidak ketara iaitu kesilapan komisen. Apa itu maksud kesilapan komisen? Ianya berlaku apabila terdapat satu urus niaga yang direkodkan menggunakan sistem catatan bergu tetapi dalam akaun perorangan yang salah. Apa tu? Jom kita tengok contohnya. Contohnya ialah jualan kredit kepada Rosida berjumlah RM2,000 direkodkan dalam akaun belum terima Rashidah. Ini salah ni. Tetapi kesannya masih menyebabkan imbangan duga kita seimbang. Walaupun catatannya sepatutnya ialah debit akaun belum terima Rashidah sebanyak 2,000 dan akaun jualan sebanyak 2,000. Jangan pening-pening lagi. Ada lagi 3. Jadi, kesilapan tidak ketara yang keempat ialah kesilapan saling mengimbangi. Ianya berlaku apabila kesilapan bahagian debit telah diimbangi dengan satu lagi kesilapan yang kedua yang berlaku di bahagian kredit. Jom kita tengok contohnya ialah apa. Jumlah belian tunai RM5,640 direkodkan dengan betul dalam akaun bank. Tetapi direkodkan dengan RM5,460 dalam akaun belian. Terkurang 180 di bahagian debit. Okey, dalam masa yang sama, sewa diterima RM1,970 telah direkod dengan tepat dalam akaun bank tetapi direkodkan RM1,790 dalam akaun sewa. Bahagian kredit pula terkurang catat sebanyak 180. Maka kesannya imbangan duga kita masih seimbang walaupun ada 2 kesilapan dekat sini. Seterusnya, kesilapan tidak ketara yang kelima iaitu kesilapan prinsip. Ianya berlaku apabila sesuatu urus niaga direkodkan dalam akaun yang salah tetapi mematuhi sistem catatan beregu. Ini contohnya. Belanja membaiki kenderaan RM600 telah didebitkan dalam akaun kenderaan. Salah tu. Tapi ianya masih menepati peraturan sistem catatan beregu. Maka kesannya imbangan duga kita masih seimbang. Walaupun catatan yang sepatutnya debit akaun belanja membaiki kenderaan dan kreditkan pada akaun bank.
Dah sampai kesilapan yang terakhir, iaitu kesilapan amount. Kesilapan amount ini berlaku bila jumlah amount sesuatu urus niaga direkodkan dalam amount yang salah dalam buku catatan pertama dan dipindahkan ke dalam ledger dengan jumlah yang salah. Okey, jom tengok contohnya. Pulangan jualan oleh ABT Syami RM500 telah direkodkan sebagai 505 di dalam jurnal pulangan jualan dan dipindahkan ke dalam akaun pulangan jualan. Ianya salah tetapi masih menunjukkan imbangan duga kita seimbang. Walaupun catatan yang sebetulnya ialah akaun pulangan jualan sebanyak 500, akaun belum terima Syami sebanyak 500. Selesai. 6. Kesilapan tidak ketara yang menyebabkan imbangan duga kita seimbang tetapi masih salah. Faham semua? Okey. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya. Sekarang kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu hubungan imbangan duga, inventory akhir dan penyata kewangan. Apa itu maksud inventory? Inventory ialah barang yang dimiliki untuk dijual semula dan ianya merupakan aset semasa bagi sesebuah perniagaan. Sistem inventory terbagi kepada dua, sistem inventory berkala dan juga sistem inventory berterusan. Awak tahu ke apa maksud dia? Sistem inventory iaitu sistem inventory berterusan yang bermaksud peniaga akan dapat mengesan pergerakan keluar masuk inventory. Yang kedua, rekod inventory mempamerkan data secara terperinci dan mempunyai barcode. Maksudnya barang-barang yang kita ada tu ada kuantitinya, ada harganya. Okey. Seterusnya, nilainya sentiasa dikemaskini dalam sistem. Dan yang terakhir, pesanan inventory baru, maksudnya kita nak buat belian baru dapat dilakukan dengan mudah pada masa yang tepat dengan kuantiti yang sepatutnya. Okey. Inilah semua perniagaan berskala besar yang menggunakan sistem inventory berterusan. Sekarang kita pelajari apa maksud sistem inventory berkala. Ianya ialah peniaga tidak menyimpan rekod inventory yang keluar dan masuk. Inventory itu ditentukan pada akhir waktu tempoh perakaunan dan pengiraannya adalah secara manual, menghitung inventory satu persatu. Kalau pensel, kira pensel 1, pensel 2, pensel 3. Dan yang menggunakan sistem inventory berkala ini adalah perniagaan berskala kecil dan sederhana. Tada! Inilah perniagaan yang menggunakan sistem inventory berkala. Sistem inventory berkala perlu menyediakan kad inventory. Dalam kad inventory itu, inventory akhir akan dinilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dan harga pasaran. Sekali lagi cikgu ingatkan, inventory akhir akan dinilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey? Dalam kad inventory, harga dalam kad inventory hendaklah direkodkan harga kos, iaitu nilai belian barang niaga tersebut. Sekali lagi cikgu ulang, inventory akhir akan dinilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Jika lihat kat sini, rak pameran harga kos lebih rendah berbanding harga pasaran. Kalau jenis barang kerusi, harga pasaran lebih rendah daripada harga kos. Jadi, nilai itu yang kita darabkan dengan nilai kuantiti, maka dapat jumlah. Jadi, nilai inventory akhir tersebut akan direkodkan dalam jurnal am dan ledger. Inilah cara anda untuk merekodkan dalam jurnal am. Kemudian daripada jurnal am, pindahkan ke dalam ledger. Sekarang, apa dia hubungan imbangan duga dan inventory akhir dalam penyata kewangan? Ingat ya, inventory akhir tidak direkodkan dalam imbangan duga. Cuma dia memberi kesan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. Kesan inventory akhir ke atas kos jualan
sekiranya kita meletakkan pada harga yang tinggi, kos jualan kita akan jadi rendah. Jadi, untung kasar kita akan jadi lebih tinggi. Sekiranya inventory akhir kita rendah, kos jualan kita menjadi tinggi dan untung kasar kita akan menjadi rendah. Anda boleh lihat benda ini lebih tepat bila anda membuat akaun perdagangan untung rugi. Semoga video ini membantu anda memahami topik modul 6.